Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita bicarakan berkenaan dengan masalah penghinaan kepada agama. Penghinaan kepada agama, ya. Apa cerita nama tu orang tu? Paludan bah. Paludan Nama awalnya tak ingat. Cerita Paludan tu, yang membakar Al-Quran, yang dia ambil Quran, dia baling, dia buat macam bola, itu salah satu daripada bentuk penghinaan terhadap Al-Quranul Karim ataupun penghinaan terhadap agama, Asas yang penting dalam agama ialah kita tidak boleh menghina mana-mana agama. Kita tidak boleh menghina mana-mana sembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Wala tasubbul ladzi, janganlah kamu menghina, janganlah kamu mencela, memaki, mengutuk. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, janganlah menghina, mencela sembahan-sembahan yang diseru selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita i'tiqad bahawa agama Islam adalah agama yang benar. Itu i'tiqad kita. Kita i'tiqad bahawa agama selain daripada agama Islam adalah agama yang batil, agama yang salah. Tetapi walaupun kita i'tiqad hanya Islam sahaja agama yang benar, agama lain salah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita daripada menghina, mencaci agama-agama yang lain, sembahan-sembahan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana kesan daripada kita caci maki itu adalah kesan yang tidak baik. Ada ni tak? Apa? Ada. Tapi yang ni sedap kan ni? Suara ni boleh pegang sedap. Kita tengok ni mana dia sedap. Allah. Sedap. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tasubbul ladzi, janganlah caci sembahan-sembahan selain daripada Allah,
Kerana salah satu kesan dia fayasubbullah, mereka pula akan caci Allah Ta'ala. Mereka akan caci Allah Ta'ala adwan, atas dasar permusuhan, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi kita maki agama Hindu, Hindu maki agama kita. Ya, kita kutuk agama Kristian, orang Kristian kutuk agama kita. Jadi sini akan membawa perkara yang tidak harmoni dalam masyarakat, iaitulah pergaduhan, pertumpahan darah dan sebagainya, ya. Jadi itu asas dalam agama. Kita tidak boleh menghina mana-mana agama selain agama selain daripada agama Islam, ya. Kita mesti hormat. Walaupun apa sekalipun keyakinan dia, i'tiqad dia sekalipun, itu hal masing-masing. Karena Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu adalah agama kamu dan bagiku adalah agama. Ada agama dia punya ajaran, ya. Wallahu a'lam, saya bacalah dia punya ajaran kahwin dengan mayat. Kahwin dengan mayat, ya. Maknanya lelaki itu dikawinkan. Ni dalam surah Khabar lah. Kahwin dengan mayat. Tak pastilah itu ajaran agama ke ataupun tidak, tapi diamalkan dalam satu kepercayaan kahwin dengan mayat. Jadi agak-agak kita nak gelak ke, kita nak kata apa ni? Kahwin dengan mayat, dikawinkan dengan mayat, Jadi ialah kita bolehlah gelak sikit, senyum sikit, tapi kita nak hina agama dia tak boleh. Kita nak hina keyakinan dia tak boleh, kerana itu kepercayaan dia, ikut suka dia lah. Konsep dia lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku, ya. Jadi dia mungkin akan tengok agama kita, dia rasa pelik. Kenapa lah orang Islam buat begini? Kenapa lah orang Islam semayang sehari 5 kali, tak penat ke? Dia mungkin akan mempertikaikan. Tapi kalau dia pertikaikan tu sekadar nak tanya, sekadar nak tahu, tak ada masalah. Tapi bila dia pertikaikan tu dalam keadaan menghina, ini sesuatu yang tidak harmoni dalam masyarakat, ya. Itu asas dia ialah wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan hina, jangan caci sembahan-sembahan yang didoakan, yang diminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bila ada orang timbulkan kontroversi, cakap perkara yang tak elok tentang agama Islam, cakap perkara yang tak elok tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cakap perkara yang tak elok tentang Allah Subhanahu wa taala, cakap perkara yang tak elok tentang Al-Quran dan sebagainya. Apakah panduan yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Salah satunya, kita mungkin kata kita akan ambil tindakan yang tegas. Salah satunya kita kata kita mungkin akan ambil tindakan yang tegas. Tetapi sebelum kita ambil tindakan yang tegas, ada satu panduan di dalam Al-Quranul Karim. Satu panduan di dalam Al-Quranul Karim, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Salah satu panduan di dalam Al-Quranul Karim, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan, wa qad nazzala alaikum fil kitab, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan di dalam Al-Quran, iaitu an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Ayat-ayat Allah,
ayat Allah, tak kisahlah ayat Allah ke, Allah Ta'ala ke, Quran ke, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke, yukfaru, diingkari, yukfaru biha, diingkari. Orang ingkar, ini bukan kitab suci Al-Quran, Muhammad tu bukan Rasulullah, ya, ingkar. Ataupun yang keduanya yustahza'u, yustahza'u, diolok-olokkan, dimain-mainkan. Al-Quran itu dimain-mainkan. Jadi sekarang ni yang peristiwa baru ni, dia ambil Quran, dia baling. Main-main atau tidak? Main-main kan? Baling Al-Quran sampai kita tengok dalam video tu Al-Quran tu koyak dan sebagainya. Itu masuk dalam yustahza'u bi'a, dimain-mainkan dengan ayat Allah, dimainkan dengan Al-Quranul Karim. Jadi panduan yang ada di dalam Al-Quran ni salah satulah, bukan ini semata-mata. Ini salah satu panduan. Lebih-lebih lagi bagi keadaan kita umat Islam yang dalam keadaan lemah. Lebih-lebih lagi bagi umat Islam yang berada di negara tersebut. Negara tersebut majoritinya bukan Islam, pemimpinnya bukan Islam dan sebagainya. Ini salah satu panduan, ya. Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, fala taq'udu ma'ahum, janganlah kamu duduk bersama-sama dengan mereka. Jangan duduk bersama-sama dengan mereka. Jadi majoriti masyarakat non muslim, mereka olok-olokkan Allah, ya, mereka olok-olokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi panduan, jangan duduk bersama-sama dengan mereka. Ya, kita tak boleh lari daripada mereka. Mereka majoriti kan, kita duduk dalam masyarakat tu. Jadi kita pergi kedai, mereka olokkan Allah. Kita pergi nak minum di kedai, mereka cerita Muhammad ni jahat dan sebagainya. Ya, panduan daripada Allah, fala taq'udu, jangan duduk bersama-sama dengan mereka. Maknanya kita duduk satu meja sembang tu, bila mereka cakap benda tak elok tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama Islam, jangan duduk, kita tinggalkan majlis tersebut. Kita tak perlu nak marah-marah, kita tak perlu nak ancam mereka, nak bunuh mereka, nak bergaduh, tak perlu. Ini salah satu panduan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jangan duduk bersama-sama dengan mereka. Sampai bila? Selama-lamanya? Tidak. Fala taq'udu mahum, jangan duduk bersama-sama dengan mereka sehinggalah mereka masuk hatta yakhudu fi hadisin ghairih, dalam topik yang lain. Mereka ubah topik. Kita duduk sembang elok pasal bola, pasal ekonomi, tiba-tiba cerita pasal Muhammad ni jahat dan sebagainya, kita bangun tinggalkan majlis tu. Kemudian bila mereka dah habis dah cara Muhammad jahat ke apa ke, mereka masuk bincang balik soal bola, kita boleh duduk balik bersama dengan mereka. Ya, fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghairi, jangan duduk bersama-sama dengan mereka sehinggalah mereka masuk membicarakan topik yang lain, isu yang lain. Tetapi kalau kita duduk juga bersama dengan mereka, kita duduk juga bersama dengan mereka, mereka hina Allah, hina Nabi Muhammad, kita tak bangun, kita duduk bersama dengan mereka, Allah menyatakan innakum idzam misluhum. Ya, sambung sini, innakum idzam misluhum, sesungguhnya kamu sama sebagaimana mereka. Kalau mereka sembang tak elok pasal Allah, pasal Nabi, pasal agama Islam, kita tak bangun, maka Allah menyatakan kita ni sama macam mereka. Maksudnya sama dari sudut dosa. Sama dari sudut dosa. Walaupun kita tak kata apa tentang Allah, kita tak hina Allah, kita tak hina Nabi Muhammad, tapi kita duduk mendengar tu, itu merupakan persamaan bersama mereka dari sudut dosa. Innakum idzam misluhum. Ya, jadi daripada ayat ni maknanya panduan kepada kita juga supaya meninggalkan ahli maksiat,
apabila ahli maksiat itu menzahirkan maksiat. Meninggalkan ahli maksiat apabila ahli maksiat itu menzahirkan maksiat. Dia kaki judi, kaki judi, kita duduk sembang elok dengan dia, tiba-tiba datang 2-3 kawan main judi, dia buka meja nak main judi. Ketika tu tinggalkan ahli maksiat apabila dia menzahirkan maksiat. Kalau dia ahli maksiat tetapi dia tidak menzahirkan maksiat, kita boleh duduk sembang dengan dia ketika tu, kerana maksiat belum berlaku lagi, walaupun kita kenal dia ahli maksiat. Tinggalkan mana orang kafir, duduklah bersama mereka sembang semua, tapi bila mereka menzahirkan perbuatan menghina Allah dan sebagainya, tinggalkan mereka ketika itu. Mereka dah habis dah, boleh duduk bersama dengan mereka. Jadi kalau kita duduk juga, maka dari sudut dosa sama macam mereka, dan dari sudut penampilan zahir pun orang tengok kita macam sama-sama juga menghina Allah Subhanahu wa taala, sebab kita berada dalam majlis yang sama. Oleh kerana itu diceritakan dalam kitab bagaimana Khalifah Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz ditangkap orang yang minum arak. Ditangkap orang minum arak, beberapa orang minum arak, beberapa orang minum arak. Bila ditangkap tu dibawa kepada Khalifah Umar Abdul Aziz, diberitahu ni beberapa orang minum arak. Tetapi diberitahu juga kepada Umar Abdul Aziz, di kalangan orang-orang yang minum arak ni ada seorang, dia ni puasa, ahli puasa. Masa orang duk minum, orang Islam minum arak ni, dia tak minum arak tapi dia berpuasa. Yang patut hukum siapa? Yang kena hukum yang minum arak lah kan. Yang minum arak, yang tak minum tak patutlah hukum. Dia cuma duduk bersama-sama dengan mereka. Tapi kefahaman Umar Abdul Aziz, yang minum arak pun dihukum, yang berpuasa pun kena hukum juga. Yang berpuasa pun kena hukum juga. Sebab apa? Sebab dia duduk bersama-sama dengan ahli maksiat ketika mana maksiat itu dilakukan. Maka Umar Abdul Aziz berhujjah, innakum idzam mislum, sesungguhnya kamu sama macam mereka. Walaupun kamu berpuasa, walaupun kamu tak minum arak, tapi duduk bersama mereka, dari sudut penampilan tu seolah-olah kamu juga dikira minum arak. Baik, jadi itu salah satu panduan, salah satu panduan di dalam Al-Quran. Jangan duduk bersama dengan orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain, dalam suratul An'am ayat 68, yang tadi ini suratul Nisa 140, fala taq'udu ma'ahum tu suratul Nisa 140. Dalam satu lagi ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila kamu melihat orang masuk membicarakan ayat Allah secara batil, membicarakan ayat Allah secara batil, yakhuduna fi ayatina, bicara ayat Allah, bicara tentang Quran secara batil, secara salah, menghina Allah dan sebagainya, fa'arid anhum, maka berpalinglah daripada mereka. Allah suruh paling, maknanya samalah, tinggalkan, jangan duduk, palinglah daripada mereka. Sampai bila? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehinggalah mereka masuk membicarakan dalam isu yang lain, dalam topik yang lain. Wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Dan jika syaitan melupakan kamu, duk lalai, sembang, seronok, orang kutuk Nabi Muhammad, mula-mula nak dengar aja, nak jawab, tiba-tiba rasa seronok pula, sungguh juga
orang kutuk Nabi Muhammad ni. Ada benda-benda kita rasa menarik, nampak macam betul cara mereka tu, syaitan lalaikan kita, kita seronok, jadi kita pun tumpang semangkuk juga, macam nak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imma yunsiyannaka syaitan lalaikan kamu, lupakan kamu peringatan Allah supaya tinggalkan majlis itu. Fala taq'ud ba'da dzikra, maka janganlah duduk selepas diingatkan, selepas teringat tu bersama-sama dengan orang yang zalim. Jangan duduk lagi bersama dengan orang yang, tinggalkan majlis tersebut, jadi ini salah satu panduan daripada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita tak perlu nak marah. Daripada ayat ni kita tak perlu nak marah pun. Kita tak perlu nak bentak meja marah pada orang tu. Kita tak perlu nak ancam dia, nak ambil tindakan, nak bunuh dia. Kita tak perlu nak angkat senjata. Tinggalkan majlis tersebut. Itu panduan mudah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kata para ulama, ayat ini lebih kepada ayat Makkiyah, yakni suasana Mekah. Suasana Mekah. Biasanya masyarakat faham kalau ayat Mekah ni akan dibatalkan dengan ayat Madinah. Ayat Madinah, ayat selepas hijrah tu. Tetapi ayat Mekah ini sepatutnya tidak dibatalkan, kerana ayat Mekah ni ada dalam Quran. Ayat Mekah ni ada dalam Quran, dan bila perlu maka kita beramal dengan ayat Makkiyah ataupun suasana Mekah. Maknanya kalau kita duduk dalam negara majoriti umat Islam, Arab Saudi sebagai contoh, ayat ni boleh amal kan tak boleh amal ni? Susah sikit tak? Pasal boleh ambil tindakan kan? Kalau kita duduk macam di Arab Saudi kan, takkanlah kita nak beramal dengan ayat ni kan? Itu suasana kita dah berbeza. Mungkin kalau duduk di negara macam Arab Saudi tu, maknanya bila ada orang hina Allah Ta'ala ke apa ke, lebih mudahlah nak ambil tindakan. Tapi kalau kita duduk dalam negara, duduk di Amerika Syarikat ke, duduk di negara apa Sweden ke apa ke, wallahu a'lam lah kan, majoriti non-Muslim, dan mereka ada kebebasan nak cakap apa cakaplah, nak hina siapa hina, mungkin contoh lah kan. Jadi kalau kita nak mengambil tindakan keras pun dia akan membahayakan kita, dan tidak ada peruntukan undang-undang sedemikian. Jadi ketiga itulah maknanya suasana Mekah itu ada pada zaman kita. Suasana Mekah itu ada pada zaman kita, maka kita boleh beramal dengan panduan yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi pada masa yang sama juga kita boleh mengambil tindakan yang lebih keras, tindakan yang lebih tegas. Tindakan yang lebih tegas, iaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum seorang lelaki yang bernama Ibnu Khattal. Seorang lelaki yang bernama Ibnu Khattal. Ketika mana pembukaan kota Mekah, Ibnu Khattal ini bergantung di kelambu Kaabah. Dia bergantung di kelambu Kaabah dan diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengarahkan supaya Ibnu Khattal dihukum bunuh. Nabi mengarahkan supaya Ibnu Khattal dihukum bunuh, walaupun Ibnu Khattal bergantung di kelambu Kaabah. Sebab apa? Kerana perbuatan Ibnu Khattal yang kita kata salah satunya adalah
salah satu daripada dua, ada dua yang dia lakukan, dua ataupun tiga. Yang pertamanya Ibn Khattal ni murtad. Yang keduanya Ibn Khattal ni membunuh seorang muslim, dan yang ketiganya Ibn Khattal ni dia tajar orang untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga perbuatan Ibn Khattal. Yang pertamanya dia murtad. Yang keduanya dia bunuh sahabat Nabi, seorang muslim. Dan yang ketiganya dia tajar penyair-penyair untuk mengalunkan syair menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata tak ambil lah ayat ni, tak tinggalkanlah Ibn Khattal. Kerana salah satunya Ibn Khattal tu bukan sekadar menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia telah membunuh seorang muslim. Ya, itu ada qisas lah. Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kamu dalam pelaksanaan qisas itu ada hayat, ada kehidupan. Itu Nabi ambil tindakan yang tegas. Ya, Nabi mengambil tindakan yang tegas. Jadi maksudnya ada suasana kita ambil kaedah tidak berseteru, kita biarkan mereka, kita berpaling daripada mereka, dan ada suasana kita mengambil tindakan yang tegas, iaitulah melalui tindakan undang-undang. Ya. Jadi kalau ada lagi orang hina Allah, hina Islam, hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua lah tindakan kita. Yang pertama kita abaikan, kita biarkan. Yang kedua, kita kena ada peruntukan undang-undang terhadap perbuatan menghina mana-mana agama. Jangan agama Islam je. Jangan agama Islam je. Hina agama Islam ambil tindakan. Hina agama lain, kita kena cakap secara bentuk negara. Ya, menghina agama Hindu ambil tindakan. Yang hina tu penceramah, ustaz, walaupun dia penceramah sekalipun, apabila dia menghina agama Hindu, kena ambil tindakan. Pasal apa? Pasal menghina. Kenapa? Karena Allah tak bagi kita hina mana-mana agama. Jadi dalam undang-undang negara kita kena buat undang-undang menghina agama ataupun keharmonian hidup beragama ni. Hina mana-mana agama. Bukan kita redha, redha lain. Kita tak redha dengan kufur. Karena ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan perbuatan kufur sudah dikira kufur. Kita tak redha. Tetapi walaupun kita tak redha, Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan kita menghina. Ya. Jadi inilah dua panduan kepada kita menghadapi provokasi dalam agama, menghadapi perbuatan orang yang menghina agama. Yang pertama kita berpaling, tinggalkan. Yang kedua mesti ada undang-undang supaya digunakan saluran undang-undang untuk diambil tindakan. Yang mungkin yang ketiga, kita nak dakwah. Ya, kita nak dakwah kepada orang yang hina Allah, hina Nabi Muhammad. Ya, kita nak dakwah kepada dia. Apa sebab dia tak puas hati dengan Nabi Muhammad? Apa sebab dia tak puas hati dengan agama Islam? Maka ketika itu kita boleh sampaikan dakwah. Kalau kita nak dakwah, kita boleh duduk dengan dia lah. Walaupun ketika itu dia menghina Allah Ta'ala dan sebagainya, kita boleh duduk dengan dia. Sebab apa? Sebab kita ketika itu kita nak sampaikan dakwah. Ya, kita nak sampaikan dakwah, kita nak membatalkan perkataan dia yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dalam satu peristiwa, satu riwayat bagaimana seorang lelaki yang disebut nama dia Abu Mahzurah, dia datang dari Mekah, dan ketika mana Abu Mahzurah berada di Madinah, Abu Mahzurah mengejek azan, mengejek azan, memperolokkan azan. Ya, syiar agama kita. Ya,
mengolok-olokkan azan, ya. Ada baru ni kan tunjuk video apa orang India, Hindu di India kan duk azan, ya. Ada lah. Ada. Dia pakai macam Sami tu, dia duk azan kan, ya. Wallahu a'lam. Orang apa edit ke apa ke, wallahu a'lam, ya. Baik, kes dia sama dengan kes lelaki nama Abu Mahzurah, memperolokkan azan, main-main dengan azan. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat baik dengan Abu Mahzurah. Nanya Abu Mahzurah duk majlis tu, duk hina azan, Nabi duk majlis ni dekat, Nabi dengar ada orang hina azan, Nabi datang, Nabi tanya siapa yang hina azan. Dalam majlis tu bagi tahu yang hina azan ni Abu Mahzurah. Maka Nabi suruh orang lain balik, tinggalkan. Maka tinggallah Abu Mahzurah dengan Nabi SAW. Ketika tu suasana Madinah, Nabi boleh panggil je Omar, pancung je Abu Mahzurah ni, tangkap je ni, sebat dia kan, pasal hina azan. Nabi ada kuasa, Nabi tak gunakan kuasa tersebut. Nabi berdakwah kepada Abu Mahzurah, Nabi berbuat baik kepada Abu Mahzurah, ya. Dan akhirnya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberi hidayah kepada Abu Mahzurah, dan akhirnya Abu Mahzurah mendapat hidayah menganut agama Islam dalam majlis tersebut juga, ya. Hasil dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun boleh kita ambil panduan juga daripada tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ni jarang kita buat. Payahlah kita nak pergi jumpa orang hina Nabi, kita nak pergi jumpa dengan dia, berdialog, sembang, nak terangkan. Kita biasa nak kerah je, nak kerah ya. Ambil tindakan. Tapi kita terlupa panduan lagi, abaikan mereka, tinggalkan mereka. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menyampaikan dakwah kepada orang yang menghina agama Islam. Jadi saya ingat itulah, ya, 2-3 perkara, ya, dalam sikap kita nak menghadapi tindakan provokasi agama ataupun tindakan yang menghina agama. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.